Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Azma. Kali ini kita akan belajar tentang ayat penyata, tajuk bersopan santun. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 93 dan buku aktiviti jilid 2 muka surat 19 dan 20. Jadi, kita lihat dulu apa itu ayat penyata. Ayat penyata digunakan untuk memaklumkan atau menyatakan sesuatu. Dalam muka surat 93 ini, aktiviti yang perlu dibuat ialah membina ayat penyata yang betul berdasarkan gambar. Dalam peta bulatan itu diberikan 5 gambar. Diberikan juga frasa tentang gambar. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kamu perlu membina ayat tentang gambar menggunakan frasa yang disediakan. Jadi di sini cikgu pecahkan gambar-gambar itu kepada 5 bahagian. Yang pertama, gambar frasa duduk bersila. Ayat yang diberikan, jagu duduk bersila dengan sopannya. Itu ayat penyata tentang gambar menggunakan frasa duduk bersila. Seterusnya, gambar kedua, frasa yang disediakan menutup hidung dan mulut. Ayatnya, Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Itu ayat penyata tentang gambar yang kedua. Gambar ketiga, frasa yang diberikan menutup mulut. Ayat yang disediakan, Amin menutup mulut semasa menguap. Itu ayat penyata tentang gambar yang menggambarkan Amin menutup mulut. Okey, jadi seterusnya gambar keempat. Gambar keempat ini hanya frasa disediakan. Ayat kamu perlu bina ayat sendiri. Okey, frasa yang disediakan berjabat tangan. Jadi di sini cikgu dah sediakan satu ayat penyata kepada kamu sebagai panduan, iaitu Kim Seng berjabat tangan apabila bertemu rakannya. Okey, ini contoh ayat. Jadi untuk kamu boleh bina sendiri ayat berdasarkan gambar. Ayat cikgu itu sebagai panduan sahaja. Seterusnya gambar yang kelima. Okey, gambar tentang murid di kantin. Okey, kedudukan murid di kantin. Jadi frasa tidak disediakan kepada kamu. Jadi ini menunjukkan kamu perlu bina ayat penyata kamu sendiri. Ayat yang cikgu sediakan, Rizal beratur semasa membeli makanan di kantin. Ini contoh ayat bagi gambar yang kelima. Okey, kamu boleh bina ayat kamu sendiri asalkan bersesuaian dengan gambar. Jadi cikgu teruskan dengan buku aktiviti jilid 2 muka surat 19. Aktiviti 4, bahagian A, susun perkataan untuk membina ayat penyata. Okey, ada 5 gambar di situ. Gambar pertama telah diberikan contoh ayat penyata mengikut urutan yang betul, iaitu Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Gambar menunjukkan Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Itu contoh ayat penyata yang telah disusun mengikut urutan. Kita tengok pula gambar kedua. Ada perkataan pelanggan, giliran, para, menunggu. Jadi cikgu dah susunkan dan letakkan nombor untuk kamu.
para itu pada kedudukan yang pertama ataupun permulaan ayat. Pelanggan, perkataan yang kedua, menunggu ketiga dan keempat giliran. Jadi susunannya berbunyi, para pelanggan menunggu giliran. Jadi kamu perlu tulis semula ayat dalam ruangan yang diberikan bermula dengan perkataan para. Tapi pastikan ditulis dengan huruf besar dan di akhir ayat perlu diletakkan tanda noktah. Okey, itu contoh ayat bagi gambar yang kedua. Seterusnya gambar ketiga, keempat dan kelima kamu susun sendiri dan tulis semula mengikut susunan yang betul. Kita teruskan dengan buku aktiviti jilid 2 muka surat 20. Aktiviti 4, bahagian B, tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Okey, ada 5 gambar diberikan kepada kamu. Gambar pertama, disediakan sebahagian ayat tentang gambar. Okay, situasinya di dalam kelas, murid-murid berdiri semasa. Jadi kamu perlu lengkapkan ayat ini. Ayat kedua, situasi bas sekolah. Kemudian frasa disediakan, mereka beratur. Jadi ini pun sama, kita perlu lengkapkan ayat ini. Gambar ketiga, hanya nama watak sahaja disediakan. Jadi ayat seterusnya kita perlu lengkapkan juga. Gambar keempat dan kelima, kita perlu bina keseluruhan ayat berdasarkan gambar. Jadi untuk itu cikgu dah sediakan contoh ayat kepada kamu. Okay, gambar pertama, murid-murid berdiri semasa. Jadi cikgu sambung, guru masuk ke kelas. Okay, pada akhir ayat cikgu letakkan tanda noktah ataupun titik. Permulaan ayat kita tulis huruf besar. Okey, jadi dah lengkap ayat penyata bagi gambar yang pertama. Gambar kedua, mereka beratur. Jadi cikgu sambung, ketika ingin menaiki bas sekolah. Okey, cikgu juga letakkan noktah pada akhir ayat. Gambar ketiga, ada nama Nizam sahaja. Jadi cikgu lengkapkan apa yang sedang Nizam lakukan. Okay, cikgu lengkapkan dengan Nizam membuang sampah ke dalam tong sampah gitar semula. Okay, jadi kalau kamu nak tulis Nizam membuang sampah ke dalam tong sampah sahaja pun ayat itu sudah dikira betul. Okay, seterusnya, okay, ini hanya gambar sahaja disediakan. Jadi nama watak cikgu letakkan sebagai nama Pak Kasim. Okay, kita tengok apa yang Pak Kasim buat. Okay, menyapu. Jadi ini cikgu letakkan sebagai kata kerja umum, itu membersihkan. Okey, situasinya di mana ada gambar gelongsor dan jongkang-jongkit di situ. Jadi situasinya di taman permainan. Jadi ayat yang cikgu sediakan, Pak Kasim membersihkan taman permainan. P dan K cikgu tulis huruf besar. Jadi kamu pun sama, jika nama orang ataupun nama watak perlu ditulis huruf besar sebab itu ialah kata nama khas. Okay, pada akhir ayat jangan lupa letakkan tanda noktah. Okay, jadi dah lengkap ayat penyata bagi gambar yang keempat. Seterusnya kita lihat pula gambar ke-5, gambar terakhir. Okay, ada gambar seseorang memasukkan sesuatu ke dalam peti ataupun kotak
yang bertulis bantuan mangsa banjir. Jadi cikgu namakan watak ni sebagai Rizal. Apa yang Rizal sedang buat? Mendermakan sejumlah wang kepada mangsa banjir. Art ditulis huruf besar dan pada akhir ayat perlu diletakkan tanda noktah. Jadi dah lengkap ke-55 ayat penyata tentang gambar. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.